Assalamualaikum, what is up everyone? It's me Gizri in the house. Welcome back, welcome to my channel. Dan aku sentiasa doakan korang yang tengok video ni berada dalam keadaan sihat walafiat dan juga happy selalu. Jangan sedih-sedih, jangan stress, okay? It's not good for your health, trust me. It is a true story. Kisah yang aku nak ceritakan untuk video kali ini adalah melibatkan tentang satu kisah yang cukup tragis, menyayat hati, dan ianya disifatkan sebagai tragedi yang terburuk dalam sejarah maritim negara. Kerana tragedi ini telah mengorbankan hampir sebanyak 121 orang nyawa, dan kebanyakannya mereka ni terdiri daripada kalangan wanita dan kanak-kanak. Inilah sebuah kisah yang telah mendapat jolokan Titanic Sarawak yang pernah berlaku di Muara Tanjung Jerijih. Tragedi Pulau Kijang ni telah berlaku pada 27 Disember tahun 1973, di mana kisah ini melibatkan sebuah kapal penumpang yang diberi nama MV Pulau Kijang. Ianya telah karam di Muara Tanjung Jerijih dekat area Sarawak ni disebabkan oleh ombak yang berlaku dalam suasana ribut pada waktu tu. Kapal MV Pulau Kijang ni merupakan sebuah kapal yang mempunyai berat sebanyak 227 tan, yang mana kapal ni boleh membawa sebanyak 150 orang penumpang selain ruang kargo dan juga ruang kenderaan. That's mean kita boleh gambarkan yang kapal ni memang agak besar untuk tahun tu dan struktur binaannya pun agak kukuh guys. Ianya telah dibuat di Hong Kong pada tahun 1964 dan telah dibeli dengan harga sebanyak RM320,000 Malaysia. Kejadian ini bermula pada jam 6.30 petang bertarikh 26 Disember pada tahun 1973, di mana pada hari inilah kebanyakan penumpang menaiki kapal MV Pulau Kijang tersebut yang terletak di pelabuhan KTS Kuching, Sarawak. Pada waktu tu banyak yang teruja sebab nak balik berjumpa dengan sanak saudara, ada yang pergi di atas urusan kerja dan macam-macam lagi guys. Dan untuk pengetahuan korang, perjalanan menuju ke bahagian Sibu ni diketuai oleh seorang kapten yang bernama Awang Hashim Haji Hamzah dan dibantu oleh seorang juragan kapal iaitu bernama Cik Alip beserta 28 orang lagi kru-kru kapal yang lain. Kapten Awang Hashim ni merupakan seorang yang cukup berpengalaman dalam bidang pelayaran ni dan dia sebenarnya telah mengendalikan kapal MV Pulau Kijang ni selama 8 tahun, berulang-alik dari Kuching ke Sibu, dah jadi rutin harian dia dah. So dia memang dah boleh dikatakan expert lah tentang hal pelayaran ni. Pada jam 8 malam, setelah segalanya selesai, penumpang semua dah masuk, kargo semua dah settle, pendek kata diorang dah check everything lah macam sebelum-sebelum ni. Pada waktu itulah diorang pun berlepaslah menuju ke Sarike dan Sibu, dan perjalanan ni sebenarnya mengambil masa sehari lebih untuk sampai ke destinasi tu. Dalam kapal tu pun ada pembahagian tempat tau, ada yang first class, ada yang second class, ada yang economy class, dan ada juga yang tidur di bahagian kargo. Diorang ni jenis yang tak kisah, asalkan dapat sampai ke destinasi yang nak dituju tu, dah kira okey dah pada waktu tu. Keadaan sangat tenang malam tu guys, macam sebelum-sebelum ni. Tetapi pada jam 3 pagi bertarikh 27 Disember, kapal MV Pulau Kijang ni memasuki Muara Kuala Rajang. Keadaan mula berubah. Air yang tenang pada awalnya dah mula berkocak, angin pun mula bertiup dengan kencang, dan pada waktu tu laut dah mula bergelora. Kapal MV Pulau Kijang yang tengah berlayar ni dah mula terumbang-ambing, dan akhirnya kapal tersebut telah melanggar beting pasir dan kemudiannya terus terperangkap dekat situ. Tali yang mereka gunakan untuk mengikat kargo dan kenderaan akhirnya terputus guys. Dan ini lebih menerukkan keadaan. Kapal dah mula tak stabil dan stuck dekat situ. Ombak yang sangat-sangat kuat terus memukul kapal MV Pulau Kijang ni tanpa henti. Dan pada waktu tu ada penumpang yang menangis, ada yang menjerit bertolak-tolakan. Semua jadi panik tau, disebabkan keadaan yang sangat-sangat dahsyat. Korang bayangkanlah waktu tu, semua orang fikir satu je, semua fikir nak selamatkan diri diorang je pada waktu tu. Dalam keadaan yang kelam kabut tu juga, malangnya ada penumpang yang telah terjatuh ke dalam laut guys. Anak-anak kecil
kita bayangkan dalam keadaan ketakutan, lampu-lampu di dalam kapal tersebut terus terpadam. Blackout disebabkan sebahagian kapal tersebut telah tenggelam dan akhirnya kapal MV Pulau Kijang ni dengan sekelip mata telah ditelan oleh lautan. Pada waktu tu, tiada lagi kedengaran suara orang yang meminta tolong. Suasana yang tegang tadi telah bertukar menjadi sunyi. Sebanyak 38 orang mangsa yang telah terselamat dan 18 orang mereka ni terdiri daripada kru-kru kapal tersebut. Mangsa-mangsa yang terselamat ni telah dijumpai oleh sebuah kapal yang kebetulan lalu dekat area tu yang membawa muatan kayu balak, iaitu kapal MV Hornbill. Kesemua mangsa-mangsa ni tadi telah ditemui terdampar di pantai Tanjung Gerigat dalam keadaan yang tak bermaya, guys. Dalam pada masa yang sama juga, operasi mencari dan menyelamat telah dijalankan oleh pihak polis marin, pihak tentera untuk mengesan sebarang kemungkinan, iaitu mungkin ada yang masih terselamat di sekitar kawasan perairan Tanjung Jerijih berdekatan dengan Serike itu. Sebanyak hampir 121 orang yang telah terkorban dalam tragedi Pulau Kijang dan ada juga yang telah hilang tak dijumpai sehingga ke hari ini. Manakala sepihan kapal Pulau Kijang ni pun sebenarnya masih lagi berada di lokasi kejadian kerana tidak pernah dialihkan semenjak kejadian hari itu. Agak sukar untuk mengesannya disebabkan sudah tertanam di dalam lumpur dan juga pasir. Menurut seorang petugas yang telah bertugas pada peristiwa hitam tersebut, mayat-mayat mangsa yang ditemui ini telah diletakkan di dalam jala sebelum diangkat menggunakan helikopter. Kemudiannya, kesemua mayat-mayat yang dijumpai ini telah dipindahkan ke Dewan Suara Serike. Ada mayat yang masih elok, ada yang dah tak boleh kita gambarkan. Dan dia cakap memang apa yang dia nampak pada hari itu akan terus menjadi ingatan yang dia takkan lupakan. Dia juga menguruskan proses pengecaman oleh waris untuk tujuan pengebumian. Pada waktu itu, pihak kerajaan Sarawak telah menyediakan tanah perkuburan khas sepanjang 2 km di Bandar Serike bagi mengebumikan mayat-mayat mangsa yang tak dikenali. Aktiviti pengurusan mayat-mayat tersebut mengambil masa berminggu-minggu dan penduduk-penduduk tempatan juga pada waktu itu dikatakan masih lagi berada dalam keadaan trauma untuk memakan hasil-hasil laut, sebab ada yang klaim diorang pernah menemui cebisan organ manusia dan juga beberapa aksesori seperti cincin dan jam tangan di dalam perut ikan, guys. Ada juga yang klaim pada waktu tu penduduk tempatan mendengar bunyi orang yang menangis pada waktu tengah malam dan menghidu bau kemenyan untuk beberapa minggu selepas kejadian MV Pulau Kijang tu. Sekarang ni, menurut penduduk tempatan yang tinggal berdekatan dengan area Serike, diorang cakap lokasi karamnya kapal MV Pulau Kijang ni merupakan sebuah lokasi yang agak terpencil dan laluan lokasi tersebut juga tidak aktif digunakan untuk sebarang aktiviti perkapalan kecuali kaki-kaki pancing lah, disebabkan tempat ni, kawasan ni kaya dengan hasil-hasil laut. So memang jadi port tempat orang memancing lah tempat ni. Selain tu, menurut seorang lagi petugas yang pernah bertugas pada kejadian ni, dia cakap tragedi Pulau Kijang ni memang akan terus menjadi kenangan pahit untuk keseluruhan rakyat Sarawak, terutamanya keluarga-keluarga mangsa yang terkorban. Dia sendiri macam tak percaya yang kapal sebesar dan semoden tu pada zaman diorang boleh tenggelam. Tapi apa-apa pun, setiap kejadian ni sebenarnya telah tertulis. Dan sekali lagi di sini aku mengambil kesempatan untuk mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa. So guys, aku rasa setakat ini saja untuk video kali ini. Terima kasih kepada korang yang terus menonton video aku sampai habis. Aku sangat-sangat menghargai effort korang. Thank you so much. So hit that like button if you like this video, share it to your friends and family, subscribe kalau korang belum lagi subscribe channel aku, and I'll see you guys again in the next video. Peace.